Assalamualaikum semua pelajar-pelajar cikgu. Apa kabar hari ini? Harap semua sehat walafiat ya. Jadi hari ini cikgu merakam video khas untuk menerangkan berkaitan dengan tugasan, iaitu kajian lapangan. Kajian lapangan ini adalah satu silibus yang perlu kamu penuhi, yang sebenarnya memberi markah untuk hujung tahun kamu. Jadi cikgu harap kamu siapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, yang pertama cikgu sudah edarkan tajuk. Tajuk tu sudah diupload di dalam grup WhatsApp. Jadi tajuk adalah berkaitan dengan penerokaan sumber. Metod penyediaan. Okey, kamu boleh sediakan dalam bentuk macam mana? Yang pertama, kamu boleh sediakan dalam bentuk bertaip, dan yang kedua boleh juga bertulis. Okey, yang bertaip itu dia punya cara adalah seperti ini. Dan yang bertulis itu dia mestilah tulisan yang kemas dan mempunyai jarak yang tertentu yang boleh dibaca dengan baik. Okey, sebelum kita mula lebih lanjut, cikgu suka untuk bercerita berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Sumber semula jadi sebab itu adalah konsep yang kita akan perlu fahami sebelum memulakan tugas geografi kita pada hari ini. Okey, sumber semula jadi merujuk kepada bahan ataupun punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di daratan ataupun di lautan. Apa-apa sahaja yang berbentuk semula jadi yang Allah beri pinjaman kepada kita. Okey, dalam sumber semula jadi ini terbahagi kepada dua sebenarnya. Satu sumber yang boleh diperbaharui, satu lagi sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, kita ceritakan dahulu berkaitan dengan sumber yang boleh diperbaharui. Sumber tidak boleh diperbaharui ini ada 4 jenis. Yang pertama ialah hutan. Okey, hutan pun pelbagai jenis. Kalau kita belajar hutan, kalau kamu sudah belajar, kalau kamu masih ingat, hutan terdiri daripada hutan tropika, hutan pantai, hutan gunung, hutan paya. Cikgu percaya kalau orang Ranau dia mesti ada 2 jenis hutan ini, iaitu hutan hujan tropika dan hutan gunung. Okey, kalau yang berada di kawasan pantai itu hutan pantai. Itu yang sumber yang kita akan kaji pada hari ini. Okay, seterusnya sumber suria. Suria semua boleh dapat, tapi adakah digunakan secara optimum di kawasan anda ataupun tidak? Adakah tenaga solar di kawasan kamu? Kalau ada boleh dijadikan sebagai kajian, tapi kalau tidak ada maka tidak bolehlah. Okay, sumber yang keempat ialah air kan? Air sumber semula jadi pasti ada di kawasan kamu. Contohnya macam sungai, tasik, apalagi paya. Okay, boleh dijadikan sebagai kawasan kajian. Okay, sumber yang kedua iaitu sumber tidak boleh diperbaharui ini pula ialah sumber-sumber yang kalau habislah. Contohnya macam bahan galian, seperti bahan mineral, bahan bukan logam dan bahan logam. Tapi selalunya dalam kajian kita pada hari ini kita lebih menumpukan kepada sumber yang boleh diperbaharui, sebab cikgu yakin di kawasan kamu sumber-sumber ini ada di kawasan kamu. Jadi mari kita tumpukan khas untuk sumber yang boleh diperbarui. Walau bagaimanapun, sekiranya di kawasan anda mempunyai kawasan-kawasan perlombongan seperti perlombongan biji timah ataupun perlombongan arang batu, emas kah? Ada tidak? Emas, maka boleh juga kamu jadikan sebagai kajian. Okey, tapi kalau tidak ada, yang empat ni lah. Yang empat iaitu sumber semula jadi boleh diperbaharui, iaitu hutan, suria, tanah dan air. Okay, tarikh penghantaran akhir bagi kajian lapangan ini ialah 31 Julai. Jadi cikgu harapkan semua pelajar-pelajar dapat mematuhi tarikh penghantaran 31 Julai itulah. Okey, jangan buat kerja bertangguh. Okey, seterusnya khas untuk hari ini cikgu akan membincangkan 4 perkara sebenarnya. Okey, kita melaksanakan kajian geografi ini selama 1 bulan, tapi yang kamu perlu catat di dalam kerangka kerja hanya 14 hari sahaja. Jadi perlu catatkan tarikh 14 hari itu di dalam jadual kerja.
Okey, kerangka kerja tadi itu perlu diletakkan paling hadapan sebelum isi kandungan yang membuktikan bahawa kamu ada satu perancangan kerja untuk membuat tugasan. Itu penting. Dan keseluruhan bagi markah kerangka kerja ni ialah 20% tau. Jadi kamu kena buat. Senang sudah tu. Ada contoh kan cikgu berikan? Penghargaan tu merupakan satu penghargaan kepada orang-orang yang membantu kamu buat kerja kursus tersebut. Jadi ditujukan kepada semua pihak yang membantu kamu menjalankan kajian. Contohnya, kamu punya ibu bapa kah, pengetua, guru ataupun penduduk kampung yang menjawab soal selidik. Jadi penghargaan ini kamu kena buat berdasarkan sesiapa yang membantu kamu dalam program tugasan kamu ya. Okey, seterusnya pendahuluan. Okey, pendahuluan pun banyak terdapat dalam internet, boleh tengok, boleh rujuk. Tapi jangan copy 100% tau. Itu meniru namanya. Tulis berdasarkan kefahaman kamu. Okey. Kalau bagaimanapun cikgu tunjukkan beberapa contoh pendahuluan dari internet, ada cikgu ambil sedikit di situ. Pendahuluan ini sebenarnya ialah menguraikan secara ringkas tentang apa tajuk yang kamu buat hari ini, kawasan kajian dan pokok perbincangan kajian. Contohnya kamu menyatakan tugasan geografi saya kali ini berkaitan dengan penerokaan sumber semula jadi di kawasan saya. Memandangkan kawasan kajian saya ini mempunyai banyak sumber semula jadi saya amat berbesar hati untuk membuat kajian secara terperinci berkaitan dengan sumber semula jadi. Okey, itu contoh pendahuluan lah. Jadi kamu boleh tambah. Seterusnya objektif kajian. Objektif kajian inilah yang paling penting dalam menentukan apa garis panduan yang perlu kamu buat di dalam kajian tersebut. Sebab objektif kajian dia mengandungi soalan-soalan yang perlu kamu jawab. Jadi dia mesti berkaitan dengan soalan-soalan. Jadi cuba kita tengok apa dia soalan-soalan soalan tugasan yang cikgu baru berikan kepada kamu. Faham tidak cara untuk membuat objektif tadi? Di depannya yang paling penting ada kata kerja, maka objektif kamu itu boleh diterima. Okey, ada beberapa pelajar bertanya dengan cikgu. Jadi tajuk dia apa cikgu? Jadi tajuk dia ialah di dalam soalan tersebut dia cakap menjalankan kajian tentang penerokaan sumber semula jadi. Jadi tajuk dia ialah penerokaan sumber semula jadi di kawasan kajian. Kena ubahlah, bukan di kawasan kajian. Maksudnya kamu kena sebutlah nama kampung kamu, kawasan kajian kamu. Contoh dia ialah penerokaan sumber semula jadi di Kampung Kilimu Ranau. Kampung Kilimu tu tempat cikgu kan. Jadi kamu tulislah di situ nama kawasan kajian. Cikgu sudah selesai menerangkan perkara-perkara yang penting pada permulaan yang tadi kita sudah membincangkan apa dia kerangka kerja ataupun jadual kerja. Jadual kerja ini bukan berada di dalam senarai isi kandungan. Dia berada sebelum isi kandungan. Lepas tu kita bermula isi kandungan. Yang pertama ialah penghargaan. Lepas tu yang kedua ialah pendahuluan dan yang ketiga barulah objektif kajian. Okey, yang tiga tadi cikgu harap kamu sudah faham, dan selepas itu pada minggu hadapan nanti cikgu akan membincangkan macam mana cara untuk buat latar belakang kawasan kajian. Latar belakang kawasan kajian, konsep dan juga cara untuk membuat peta lakar. Okey. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.